Terima kasih Yazman, pengurusi majlis. Saya domam sebenarnya ini, kan? Tapi dek kerana nak bantai Aminuddin dengan Noor Ibrahim, kan? Hello, kan? Apa nama parti abang tubuh lu, bang? Apa? Hak. Masa reformasi marin, orang lain tak tubuh parti. Parti pertama tubuh Negeri Sembilan. Tu calon keadilan tahun 99. Ramailah apa nama ini, abang yang kawan PAS kita biasa pasang speaker tu pun ada tadi, kan? Jadi semuanya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Apa khabar? Itulah indah mentadbir negara bernama Malaysia, orangnya Melayu. Jahanam dah negara, loncon kono koncing, tanya apa khabar, baik lagi. Kok negara lain, saudara, ada Perdana Menteri menipu. Bukan kata buka mulut yang menipu, tutup mulut sekarang pun dah menipu. Lama dah kena tembak. Bukan saya suruh nembak dia. Saya kata kok negara lain, kan? Saudara, malam ini saya diberi masa 20 minit. 20 minit. Orang domam datang tak jauh. 20 minit bagi ya. Kan? Tapi malam ni saya nak cerita Bondo Motan. 20 minit ini. Motan. Faham Motan? Orang Negeri Sembilan ni pandai cakap orang putih. Lebih pandai daripada orang putih. Orang putih khabar important. Orang Negeri Sembilan khabar Motan. Makna cokap orang Negeri Sembilan cakap orang putih lagi. Jadi jawabat, apa masalah pi Kodah tak boleh cakap Negeri Sembilan? Pi Jerman kita cakap Negeri Sembilan. Kan? So, saudari yang saya hormati sekalian, 3 perkara penting. Ingat, betul-betul sampaikan kepada yang lain. Pertama, Noor Ibrahim ni memang bapa kepada segala kepala-kepala bapa penipu negara. Ada fail lekang tu saya buka. Kedua, ialah negara ni, saudara, sedang dikawal oleh ultra kiasu dan ultra chauvinis. Contoh macam Longgeng ni lah, kan? Apa nama ini? Dulu DAP ni buka amanah. Amanah tu, kan? Satelit DAP. Tapi lepas DAP dapat kuda lagi, laju lagi, nama UMNO. Kan? Dek kerana UMNO ni lagi sodap di Pukudo, kan? Diterajang yang mana? Dapat UMNO tanding Longgeng. Yang ketiga ialah apa nak jadi dalam pilihan raya kali ini. 3 perkara Bondo Motan saya nak sentuh. Bondo pertama, saudara. Persoalan dia baru ni saya dodahkan pasal Banglo Noor Ibrahim. Kan? Saya dodah tu, saya belum lotup lagi, baru nulis kat Facebook. Budak Fahmi ni, pelakon pembantu Gol dan Gincu. Tahu tak mana Noor Ibrahim jumpa Fahmi Fazil ni? Fahmi Fazil ni pelakon pembantu. Tengok elok pula kan Noor Ibrahim. Tak kinyam dia. Kan? Tak ada budak, tak ada. Tanya Fahmi Fazil. Dia kena reformasi. Kena kau dia turun jalan gaya. Tak ada. Tapi dia kerana dia jadi pelakon, Gol dan Gincu tu, Tokinyam Noor Ibrahim nengok, ambil dek Noor Ibrahim. Itulah asal Fahmi Fazil. Kan? Kau jangan cerita lah dengan Cikgu Ubat. Luar dalam parti keadilan tu kita tahu. So, saudara, saya tulis pasal Banglo Anwar, Fahmi Fazil. Sehari tak sampai 24 jam, kat Ponteh Teramah, dibantai Hasan Banglo Sanusi. Kan? Banglo Sanusi. Kan? Sampai ke khabar 7 juta. Saya tengok Banglo tu, 7 juta Banglo Keksik. Mana ada? Kau reti tak reti estimate ni? Kan? Kalau kau dah bangang, kau jangan bangang kau orang lain. Macam orang semua bangang. Akhirnya saya pergi tampil buat laporan SPRM. Isu saya apa? Rumah Anwar Ibrahim, saudara. Saudara kena faham betul-betul. Ni cap SPRM. Kan? Azam Baki, khabar. Oh, mana ada Cikgu Ubat hantar laporan. Kepala otak kau ni. Cap SPRM. Nama pegawai itu Hung Heng Hong. Nama pegawai pun, kan? Janganlah golak nama orang. Gemar dia ni.
Nama pegawai penguasa Hung Heng Hong. Saya dapat job Saudara, saya buat report. Kenapa? Sebab rumah Perdana Menteri kita tak duduk rumah rasmi, pergi duduk rumah Kek Kajang. Rumah Kek Kajang tu nama Tokek Cino. Jadi saya tanya, pasal apa kau duduk rumah Tokek Cino? Kan? Ini apa kepentingan Tokek Cino ni? Satu, isu keselamatan. Satu, isu integriti. Kan, macam mana kau boleh jadikan kediaman peribadi kau duduk, takkan kau nak cakap kau Perdana Menteri pertama duduk rumah sewa? Kau Perdana Menteri pertama dunia duduk rumah sewa. So, selagi yang saya mati sekalian, saya hantar. Lepas tu, dia buat report polis atas saya. Ni buat isu rumah, kita ada kereta, ada apa banyak ni kan, sabar ya. Dia buat laporan polis kat atas saya, dia kata apa? Saya fitnah. Kat mana saya fitnah? Saya kata rumah itu nama Tokek Cino. Dia buat laporan polis saya, dia kata apa? Oh, rumah tu dia pajak. Kan? Pertama, yang saya fitnah apa? Saya tak keluar lagi. Masuk saya tembak kau tu, saya dah siap. Rakaman ucapan kau, surat pajak, apa semua saya dah siap. Sabarlah. Satu-satu. Kan? Saya dedahkan dan dia mengaku. Pertama sekali saya menang first round. Sebab dia mengaku memang Anwar Ibrahim duduk rumah nama Tokek Cina. Lepas tu, cuma dia nak tipu kita. Dia kata apa? Dia pajak 10 tahun. La ilaha illallah. Satu negara, saudara, tengah-tengah domam, tengah susah harga barang, boleh tergolak. Sekurang-kurang dia menghiburkan rakyat Malaysia. Orang pajak, joring, potai, dian, paling tidak pajak tanah kebun, paling tidak pajak kodai, benda yang boleh meniaga orang pajak 10 tahun, munasabah. Orang tak pajak rumah 10 tahun. Kalau kau pajak 10 tahun, kau balilah Torui. Betul ke tidak? Inilah bangang jadi Menteri Keuangan Malaysia. Tu sebab jahanam negara nama Malaysia ni. Sebab Menteri Keuangan akalnya suntuk. 10 tahun dia pajak. Lepas tu saudara, isu lepas kantoi pajak, kita dedahkan dia saya bawa pula satu lagi ucapan Anwar pada bulan April, minggu ketiga Ramadan tahun 2023 dalam program ABIM di Hotel Tamu. Kita rakam. Kita nak berperang, kita siap semua. Dalam ucapan itu Anwar Ibrahim sebut, saudara, kalau saudara nak semua benda ni, saudara ada Facebook ke tidak? Ada Facebook ke tidak? Pergi cek gubat original tu Facebook saya. Ucapan semua dokumen ini saya naik ke dalam Facebook saya. Saudara, dia bercakap apa Anwar Ibrahim cakap? Dia kata, saya baru saja selesai jual rumah saya kat Bukit Segambut, dia kata. Dan jual rumah kat Bukit Segambut, jadi saya telah bayar selesaikan harga rumah dekat Kajang, kat Sungai Long ni, dan saya ada balance, saya ada baki 500,000, setengah juta. Saudara, saya nak bagi tahu. Ini masalah Anwar Ibrahim ni, dia menipu. Tapi dia terlupa yang dia pernah tipu benda tu. Saudara, ni, pada 31 Oktober 2022, Anwar dah isytihar harta. Dia nilai penilaian rumah di Bukit Segambut 9 juta. 9 juta, katalah bangang Menteri Keuangan, dia jual under value rumah dia. Dia jual 8 juta. 8 juta, makna kalau baki setengah juta, dia bayar berapa? 7.5. 7.5, kau bayar pajak, kau gila ke apa? Baik kau beli rumah tu. Dia nak tipu siapa? Saya ada ucapan dia, saya hantar pada polis, saya hantar pada SPRM. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, jadi masalah dia nak tipu siapa? Tunggu minggu depan, hari Isnin, saya nak dedahkan pula nilai pajakan yang dia tipu kita tu. Sebab saya dah ada dalam tangan saya surat pajakan Anwar Ibrahim tu. Saudara, lepas tu saya dedah apa lagi? Saya dedah pada 2022
Ketika dia jadi ahli parlimen Port Dickson, kejap, tak sampai sepenggal, dia telah istihar harta, dia dapat tanah dibeli secara tunai di Mukim Pasir Panjang Port Dickson bernilai 1 juta. Mana dapat duit tunai? Dari hasil jualan rumah Jalan Setia Murni 1 Bukit Damansara. Saudara tahu tak rumah Bukit Damansara ni jual tahun berapa? Tahun 2004. Tahun 2022, bijak dia menabung, saudara. Tahun 2022 boleh bayar 1 juta beli tanah KPD. Orang pengundi PD dapat konceng sembang gari, dia dapat tanah 1 juta. Tapi nampak, saya nak ingatkan saudara, saya nak fahamkan dalam isi yang pertama ni apa, Anwar ni memang penipu azali. Bukan saja Anwar, malah Azizah sekali, laki bini penipu. Ketika pilihan raya 2014, Azizah menangis. Saya terpaksa gadai rumah di Bukit Segambut. Bukit Segambut, rumah ini saya beli lepas saya jual Setia Murni pada tahun 2004. Jadi saya tak ada duit nak masuk pilihan raya, saya gadai rumah saya. Nampak? Tak ada duit nak masuk pilihan raya. Jual rumah Setia Murni, beli rumah Bukit Segambut. Dah tak ada duit nak masuk pilihan raya, gadai rumah Bukit Segambut. Ada 1 juta, beli tanah kat mana? Kat PD. Ini masalah. Laki bini pembohong azali. Bila dia bohong, dia lupa. Dia ingat orang bangang. Yang bangang tu penyokong kau. Orang keadilan, bangang. Saudari yang saya hormati sekalian, itu belum cerita bab keto. Saya khabar, dia khabar saya fitnah. Saya kata, keto, Noor Ibrahim ni istihar keto tak ada. Tak ada keto nama dia. Azizah adalah istihar. Azizah istihar kenderaan apa? Saudara, nama Azizah. Pro 2 Myvi tahun 2007 boleh. Yamaha Legenda tahun 2021. Tahu tak Yamaha Legenda ni apa? Kok dia ni aku tahu pemuda ni kan naik Y suku ni lagi teruk daripada Y suku. Yamaha Legenda. Ni Wan Azizah. Lepas tu saya bawa 2 je kereta dia. 1 BEM, 1 kereta BMW yang dia bawa Kulu Kile tu. Saya cari nama Datuk Sam Samsudin. Siapa orang ni? Saudara Google. Dia ialah pengerusi Hartanah Selangor dan juga board director KDEB. Makna bagi kereta dapat lantikan. Tak tahulah mana dulu bagi kereta dapat lantikan bagi kereta. Tapi dua-dua salah. Dua-dua salah. Saudara, 1 kereta lagi menarik, kereta Jaguar. VCQ 8055. Kok dia nombor plate tu cikgu dirapik kan jadi VCQ Boss. Saudara tahu, akak tahu mana dapat dia khabar. Saya khabar kereta ni nombor pendaftaran didaftarkan di bawah Yayasan Aman. Ini mengingatkan kita Yayasan Akal Budi, Akal Panjang Yayasan Zahid Hamidi. Di mana guna duit yayasan untuk mentadayah diri sendiri. Jadi macam mana pula kereta mewah Jaguar ni kan? Bukan Proton Saga yang dia kata, saya tak ni kereta, saya minta Proton je. Kepala otak engkau. Ni Jaguar, nama Yayasan Aman. Yang dia tubuhkan, yang sekarang bini dia ketuai. Saudara, Yayasan Aman ni untuk orang miskin. Nama Aman tu daripada Pulau Aman, tempat Melayu miskin di Pulau Pinang. Untuk bantu orang miskin. Macam mana pula boleh beli kereta mewah? Oh, Cikgu Bat, hati-hati. Kami akan saman kamu, lawyer cakap. Saya kata pula kau nak saman lah. Dia nada geran JPJ. Ya betul geran JPJ. Tapi kereta itu adalah sedekah orang untuk membantu orang miskin kepada Yayasan Aman. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kan? Makna memang penipu azali. Jadi saudara nak percaya orang macam ni. Kedua, faham? Ini selesai bab pertama. Anwar penipu laki bini. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Kedua, saya nak masuk ialah persoalan negara kita. Saya ni saudara dah dapat 3 kali notis panggilan 111 daripada Bukit Aman. Yang terakhir
Ketika saya bersyarah kat mana itu Jobat pun datang kat Sungai Aceh, Nibong Tebal. Saya bersyarah, kan? Polis tunggu nak minta tanda tangan. Saya khabar, saya tanda tangan ni tetap saya tak datang ya. Ya, saya faham. Saya dengar cikgu syarah tadi, dia kata. Sebab apa saya dipanggil? Saya dipanggil oleh Bukit Aman kerana ceramah saya di Pekalan Cepa. Ceramah saya Pekalan Cepa, 9 orang telah buat laporan polis ke atas saya. Ceramah saya adalah berkenaan dengan Presiden Indonesia datang Malaysia. Dalam atas pentas, Jokowi dan Anwar Ibrahim, Anwar depan wartawan dunia, Anwar sebut dengan jelas bahawa saya ikut instruksi Anwar Ibrahim. Saya ikut instruksi Presiden Indonesia. Kau ada maruah, tak ada maruah. Depan rakyat Malaysia, depan dunia, kau cakap apa? Kau was been instructed by a President of Indonesia. Saya persila. Saudara, itu pertama. Kedua, selesai. Dia kata apa? Pergeseran 18 tahun selesai. 18 tahun ini, Malaysia, Indonesia, Anwar tanda tangan selesai. Saudara boleh Google. Mudah sekarang ni semua orang cerdik boleh Google. Indonesia ni saudara, 18 tahun yang kita bergaduh Indonesia sebab apa? Tu dia ambalat. N6 dan N7 ambalat. Kapal porang kita dah nak bertumpur, dah nak bertembak, dah berlanggar pun kat situ. 18 tahun. Oh, Indonesia heboh macam menang Piala Dunia. Malaysia satu benda tak tahu. Wartawan tak lapor, ahli parlimen tak lapor. Tanya dalam parlimen. Tanya dalam parlimen. Datuk Taki tanya dalam parlimen. Apa benda? Apa isi perjanjian? Dia boleh cakap, dia khabarkan apa? Oh, siapa tuduh? Jangan fitnah. Bukan semua benda selesai. Contoh dia ialah Pulau Sebatik, sempadan darat tak selesai. Dia tak bagi tahu perjanjian tu apa, tapi dia bagi tahu yang tak selesai. Yang saya risau apa dia? 18 tahun orang bergaduh, 6 bulan kau selesai. Macam mana? Seorang pun tak tahu. Pakar-pakar maritim kata jangan selesai. Bawa ke mahkamah dunia. Macam mana kau boleh selesai serah kedaulatan? Ini mengingatkan kepala otak saya dengan peristiwa sebelum pilihan raya ke-13. Sebab apa? Ketika itu ada rakaman sulit kerja buat Anwar Ibrahim dekat Jakarta. Tahu, kerja haram Anwar Ibrahim buat di Jakarta, rakam. Dan saya baru dedah sikit-sikit, saya bagi tahu, Yusof Kala, timbalan Presiden Indonesia pada ketika itu, terbang secara sulit bertemu dengan Anwar dan Najib. Kau jangan temberang aku, sebab saya jemput di Kompleks Bunga Raya Yusof Kala pada hari itu. Cuma persoalan dia, adakah kerana rakaman yang dimiliki oleh Indonesia, kita kena ugut? Kita diserahkan kedaulatan kita. 1.9 trilion simpanan gas dan minyak tergadai. Saya berucap tu kat Pekalan Cepa. Ini mengulang balik ucapan saya kat Pekalan Cepa. Berjujuk 9 report polis. Polis panggil saya. Saya kata saya takkan pergi. Sebab polis hutang saya. Maai kan? Anda cikgu bat polis hutang dia. Sebab saudara kena ingat, bulan 9, bulan Februari tahun ni, bulan Februari, saya dedah. Sebaik saja Hanayo pegang jadi Menteri Belia dan Sukan, saya dah kata, ke mana pergi peruntukan? Prestasi sukan Malaysia jahanam. Sukan C kita paling teruk dalam sejarah. Sebab apa? Duit peruntukan, pergi tempat lain. Program jom ke gereja. Siapa dedah? Saya dedah. Bila saya dedah jom ke gereja, kan, Hanayo report polis atas saya fitnah. Fitnah apa? Sultan Selangor sendiri keluar kenyataan. Majlis Agama Islam Negeri Selangor keluar kenyataan. Yang terbaru Anwar Ibrahim sendiri cakap apa? Jom ke gereja adalah satu program yang salah. Saya buat laporan. Kenapa? Pertama, salah guna kuasa. Ya betul, Hanayo pernah tulis buku. Saudara, ni Menteri DAP ni, Hanayo Belia dan Sukan ni, dia tulis buku. Buku dia The Journey of Hanayo, rumusan dia apa? Dia nak jadikan Malaysia negara Kristian. Dia tak selindung.
Tapi kau tak boleh salah guna duit Kementerian Belia dan Sukan dengan rekrut anak muda, bawa pergi gereja. Tak boleh. Lebih-lebih lagi, kita ada 11/4 yang menyatakan apa? Sebarang usaha mempromosikan agama lain di kalangan orang Islam, salah. Saya report polis. Dia report polis atas saya. Saya tak puas hati, saya report polis atas dia. Oh, ketua polis Sentul. Kebetulan seorang Cina bukan Islam. Hari-hari lepas itu, keluar TV3. Ekoran fitnah yang dibuat oleh Cikgu Bat. Ekoran fitnah dibuat. Saya bagi tahu. Saya telefon OCPD. Saya cakap dengan polis. Kau cakap Cikgu Bat fitnah ni, kau dah siasat ke belum? Kau belum siasat. Macam mana kau tahu Cikgu Bat fitnah? Kau CPD ke ahli politik? Kan? Saya kata besok saya pergi. Kalau saya tak disiasat, tak dirakam percakapan, saya nak saman polis dan saya saman kamu secara personal. Saya pastikan kamu tak ada pencen. Besok pagi saya pergi. Barulah lepas saya pergi tu, baru rupanya Hanayo tehgeh-hegeh nak pergi. Tapi saya syarah kuliah perlembagaan 101. Ramai polis dengar pada hari tersebut. Baik, itu laporan polis. Hanayo atas saya. Saya disiasat, Hanayo disiasat. Tapi tak ada tindakan. Sebab apa? Laporan polis tu laporan palsu. Saya lapor ni Dayang Kuintan, tengah-tengah panih, basah ketiak. Pergi report polis. Report polis atas Hanayo. Sampai sekarang, mereka tak berani ambil rakaman percakapan saya. Sebab apa? Sebab memang sahih, kalau dia siasat, kalau dia bertindak, Hanayo memang salah. Bukan sekadar tak boleh jadi menteri, hilang ahli parlimen, dia juga bakal merengkok dalam penjara. Tapi puak-puak ni saudara, kerana dikawal oleh DAP, Saifuddin Nasution cakap dengan polis, jangan siasat. Jadi akhirnya saya nak bagi kerjasama ke? Oh, polis cakap, nanti Cikgu Bat, saya ni risau. Nanti Cikgu Bat kena tangkap. Saya bagi tahu. Ni nama dia Cikgu Bat. Anak arwah Haji Syarin. Bapa saya pesan, dalam bab agama, 1 inci pun kau jangan kompromi. Saya bagi tahu dengan saudara 39 kali. 39 kali saya kena tangkap kerana manusia bernama Anwar Ibrahim. Kalau kali ke-40 saya kena tangkap demi mempertahankan akidah anak bangsa. Alhamdulillah saya boleh lelap mata, mati pun tak apa. Saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu kita bagi tahu kerajaan ni saudara sedang dikawal oleh DAP. Hari ni Negeri Sembilan yang terakhir ni melengkapkanlah Abang Norizam tadi dipanggil saya. Bat kau nak bantai Amin ya Bat. Warning saya. Kan saya tak balik pula nak beramuk dengan dia kan. Saya pesan 2 minit yang terakhir nak hadiah buat Aminuddin. Boleh? Boleh ke tidak? Saudara, semua menteri besar ada tinggal legasi. Isa Samad lah. Macam mana lah orang Kobar macam-macam Isa Samad ni kan. Tapi Isa Samad ada legasi. Ada penelusuran nilai, ada bandar baru nilai, ada pembangunan sikit polisen. Betul ke tak betul? Datang pula seorang lagi, Tok Mat Misai. Apa pun kita nak khabar Tok Mat ni, dia ada legasi. Ada bandar baru Senayan. Ada jalan lingkaran tengah yang Pangan Potong Somban tak jam tu. Semua ada legasi. Tolong bagi tahu saya, adakah saya terbangang tak nampak? Apa legasi Aminuddin? 5 tahun tanpa gangguan. 5 tahun tanpa gangguan. Tak ada. Saudara, saya nak bagi tahu orang-orang keadilan ni, termasuklah orang UMNO yang dibungkurkan dari keadilan, bangga tak entu arah. Weh, pelaburan kita sekian banyak, ni sekian banyak. Ni saya nak bagi tahu, saudara. Negeri Sembilan ni semua angka pelaburan pembohong. Duit yang bergerak sikit ni, kita antara penerima maris terbesar di Malaysia. Kita terima 5 tahun ni hampir lebih daripada 2 bilion. Maris ni saudara, duit rotek seluruh negara. Ni cakap kampung lah kan supaya faham. Duit rotek kita tu dikumpul-kumpul. Kau patut negeri-negeri dapat lah. Adik kerana negeri ni Sembilan ni pandai buat estimate, pandai buat kota kojo.
Negeri Sembilan paling banyak dapat duit maris 2 bilion. Itulah yang bergerak. Itu pun saudara, jalan dalam Negeri Sembilan ni saudara puas hati tak puas hati? Tak payah naik kuda. Cukup berjalan di Bandar Baru Nilai, saudara dah happy macam naik kuda. Betul ke tidak? Bandar Baru Nilai tu gurung. Kan? Lepas makan nasi kandar laut. Kan? Nasi kandar laut tahu? Lepas makan nasi kandar, sementara nak balik Bukit Codang, lalu Bandar Baru Nilai, lapar balik perut. Gorogung kan? Apa dia? Saudara, disebut dalam Dewan Negeri ni Aminuddin sebut, saudara. Apa dia? Oh, Malaysia Negeri Sembilan kena bangga. Dia lancarkan guna duit 1,5 juta, tembak laser, tembak apa semua, hospital neuroscience kat Podeh. Depan dokek dengan air panas Podeh. Lancar. Neuroscience kan, apa jadah neuroscience. Saya pun barulah mencari neuroscience nak dilancarkan di Amin. Sebut dalam Dewan. Kiraan itu dimasukkan dalam kiraan 1.2 bilion dalam kiraan pelaburan FDI masuk ke Negeri Sembilan. Dia telah umum ketika pelancaran yang potong reben, tembak laser apa bagai tu. Dia umum 1.2 bilion. Mula dibina pada hujung tahun 2009 boleh dan akan siap sepenuhnya hujung tahun 2022. Dah tengah tahun 2023. Pi tengok Podeh tu. Panas Podeh tutup. Yang nak lancar neuroscience ni saudara, kok situ sini ada gajah, itu habis mambang tanah, mambang laut, semua ada atas tu dah. Itu belum saya sebut lagi kilang peluru kek dia. Orang dia pilah. Mak Datuk kan tiba-tiba Rafai datang kan melancarkan nak buat kilang peluru, kilang daripada pelabur daripada Turki, nak buat kilang peluru. Orang dia dah siaplah lepas ni peluru melambak kek dia kan. Kobun tak ada babi hutan lah kan. Mana kilang peluru? Itu belum cerita tanda tangan Boeing. Kan, saudara baca tak sok ke Basina, Rafai cakap tanda tangan dengan Boeing, tanda tangan itu, Mana. Itu semua dah masuk dah tu dalam angkau pelaburan yang di Koban tu. Kan, saudara, Negeri Sembilan ni ada, apa nama ikat nilai ni? Malaysian Vision Valley 2.0. Ambil duit rakyat, pusing satu negara, satu dunia. Pergi Australia, pergi Turki, pergi Eropah, nak mempromosikan kawasan perindustrian moden teknologi baru. Nama apa? Malaysian Vision Valley 2.0. Pejabat akamen mewah kat bangunan paling tinggi. Mains tu, atas sekali bangunan pejabat dia. Tapi akhirnya apa saudara? Akhirnya, 1 sen tak masuk. Kawasan tanah tu masih milik Sandabi lagi. Mana kau nak jadi kerajaan? Kau nak jadi perokar tanah? Kau pakai duit rakyat kau pusing. Kan itu saudara tak ada apa. Bergamuk dah ni. Kan Rafai tak dapat jadi calon. Saudara tahu tak? Kan? Pai tengah menangis bucu tangga tu kan. Tak di calon kan. Tu dah bergamuk. Lepas tu hari tu dah macam bersetuju. Adik ipar Zambaki, Nazri, nak tanding dekat mana? Kat nilai. Bukan orang lain. Abang ke adik pada Suhaimi ni? Entahlah abang ke adik. Entahkan adik-beradik kepada bekas wakil rakyat Longgeng ni lah. Dan saya nama orang jahat ni talian ni selalu lupa. Kan? Buat penuh megabyte dia buat apa? Tapi pokoknya saudara. Kan? Ni Nazri ni pun satu ni jaharu. Hari tu kita lambak ke balak. Kita lambak semua. Berapa banyak saya bongkar. Semua terdiam. SPRM dah pergi sita pejabat yayasan. Saya tahu tak Yayasan Negeri Sembilan dah pernah kena sita. Pengarah yayasan Datuk Palsu, kawan Aminuddin, lari tengah malam. Hilang sampai sekarang. Datang Nazri, adik ipar Zambaki, selesai, tutup semua kes rasuah. Sekarang itu saudara. Ada apa tu? Aminuddin hari tu tak nak bertanding. Ini bila tengok Noor Ibrahim ni macam tak boleh tahan kerajaan pusat ni kan.
Dia pun soda. Anwar Ibrahim ni tak boleh. Sebab Anwar Ibrahim janji nak buat robakan kabinet lepas PRN. Tapi dia nengok macam nak gelunsur Selangor, nak gelunsur semua topek. Ni tak ada lah ni. Dengan Anwar Ibrahim gelunsur sok ni kan. Tak jadi Amin. Amin pula nak bertanding Sikamat balik. Nak jadi Menteri Besar. DAP sokonglah Amin sebab bangang, senang diuruskan. Kan? Senang nak urus. Kan? Lepas tu Ani Nazri ni dah dijanji Dek Anwar Ibrahim ni. Kan? Dah kau tim dengan Azam Baki semua ni. Nak jadi Menteri Besar. Beramuk, saudara. Beramuk. Tak tentu. Lepas tu tiba-tiba UMNO kan itu kursi sikit. Ni dah dapat kursi banyak. Kan? Dah dapat satu kursi Jangan Padang. Kan, habislah India kan. Oh, kita sokong habis Tok Rajang dapat DAP, dia Tok Rajang MIC. Kan? Ini tak guna tu dapat bini baru, bini lama kena Tok Rajang. Kan? Nak kahwin nompet tak ada masalah, kumpul elok kan. Ini dia main Tok Rajang. Kan? Saudara, dah bertumpuk, beramuk. Jadi saudara, Allah tengah menyusun untuk menghuru-harakan mereka. Kita jangan horok sonok dia tak kena buat kerja. Jentera ambil voting slip, bagi cari ni sorang-sorang ke rumah. Bukan pergi seronok, tak ada data berapa orang dalam golap. Jangan mengharapkan oh ni tak apalah ni, kita beriman dengan Tuhan. Ya betul. Tapi persoalan kena usaha baru tawakal. Kok tawakal masuk hospital. Ada tu hospital tawakal. Faham tak faham? Jangan berebut. Saya tanya untuk Peja. Hari apa telefon saya nak jadi calon itu? Kemarin. Saya kata, kalau ada orang lain lebih layak, letak orang lain lebih layak. Sebab saya sudah menyusah orang macam ni. Kan? Tapi besok kalau di kerajaan sepeka boleh lah. Boleh kan? Kan? Tapi bagilah sikit-sikit bakor DAP duduk situ. Tapi kau nak kalahkan semua tak payah lah. Sepeka duduk diam lah besok kan. Jadi saudara, faham tak faham ni? Kena kerja, kena usaha, keluar mengundi, bukan horok pikuk ya. Kena usaha, berkorban. Hijrah memerlukan pengorbanan. Betul, islah mastata'tum, ke arah kejayaan, ke arah lebih baik. Tetapi hijrah memerlukan pengorbanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, kau kasih Tuhan kau pren ni. Kita kau pren, ada lumpur kita tawaring jalan. Kau bini lo tentu, masa kau pren lah kan. Itu pun Tuhan uji untuk menunjukkan sebagai sirah kepada umat Muhammad bahawa perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Jadi kalau dah faham banyak kali sudahlah. Jadi kena bekerja, kena satukan kekuatan, tolak semua perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.